Assalamualaikum kepada semua pendengar. Ingat lagi tak kisah Makmal sebelum ni? Sini aku nak sambung cerita aku pasal lembaga berkain putih yang aku nampak masa tu. Sebenarnya dia ikut aku, duduk dalam kereta kat bahagian belakang. Macam mana aku tahu? Ni aku cerita. Hujung minggu tu aku balik kampung mak ayahku di selatan tanah air, Mersing. Jarak perjalanan lebih kurang 4,5 jam dari rumah sewa aku di daerah Selangor. Tepat jam 5 petang, aku pun punch card, terus gerak balik kampung. Aku seorang je masa tu. Aku bawa kereta kecil, Pro 2 yang dah tiada keluaran. Dalam perjalanan lalu lebuh raya utara selatan dari Nilai, aku berhenti perhentian Pagoh lebih kurang pukul 8 malam untuk isi minyak kereta, beli air kopi dan juga roti untuk hilang ngantuk dan alas perut aku. Sambil tu, aku pergi surau untuk solat jamak. Sepanjang perjalanan tu, aku banyak kali juga toleh belakang sebab macam ada benda bergerak. Tapi tak ada apapun tempat duduk belakang tu. Beg semua aku letak dalam bonet. Mungkin adalah beg aku tergolek kat situ, atau entah perasaan aku jagot. Aku pun teruskan pemanduan sambil dengar lagu di radio. Sampai keluar tol air hitam, aku singgah tepi cap, nak pergi tandas, lepaskan hajat apa yang patut. Sebab aku tahu perjalanan dari Keluang nak ke Mersing tak ada perhentian dah. Memang hutan je. Dengan lafaz bismillah, aku pun teruskan pemanduan. Kalau laju tu, tak payah cakap lah. Kalau korang pernah lalu jalan tu, tahulah macam mana seram tak seram jalan tu. Bila lalu jalan ni je, otomatik aku akan tukar dari radio ke pendrive aku. Sebab jalan tu memang tak ada signal radio. Sampai kat Kahang, boleh pula radio tu tak keluar bunyi. Aku ketuk-ketuk radio tu, tak bunyi juga. Okey, tak apalah. Aku perlahankan kereta, capai handphone, lepas tu mainkan surah Yasin. Itulah peneman aku sampai ke Nitar. Tak banyak kenderaan pun yang berselisih dengan aku sepanjang jalan tu. Tapi yang peliknya, semua bagi lampu tinggi kat aku. Untuk sedapkan hati aku, jorang mungkin nak bagi tahu ada roadblock di depan. Tapi sampai ke Mersing, tak ada roadblock pun. Alhamdulillah, memang tak ada apa gangguan. Sampai je rumah mak ayahku, aku duduk luar kejap, kemas kereta, buang sampah semua. Ayah aku selalu pesan, kalau balik dari jalan jauh, jangan terus masuk rumah. Sejukkan badan dulu kat luar dalam 10 minit. Masuk rumah, bagi salam, baca ayat kursi. Kebetulan aku sampai tu, ayah aku ada kat luar rumah, tunggu aku sampai. Tapi aku sampai tu, mata dia tak lepas pandang kereta aku. Masa tu aku dah cuak, dah mesti ada apa-apa ni. Untuk pengetahuan korang, ayah aku ni ada kelebihan untuk nampak makhluk ni. Tapi secara kasar lah. Dalam bentuk bayangan besar kah, kecil kah, macam tu lah. Tapi ayah aku tak adalah ilmu untuk halau atau berubat. Aku pun salam ayah aku, salam mak aku. Masuk rumah, bersihkan diri dulu. Esoknya, pagi-pagi tu ayah tanya aku, semalam on the way balik ada singgah mana-mana tak? Kat Kahang kah? Aku cakap aku singgah Pagoh dengan tol air hitam. Dan ayah aku cakap ada benda kat tempat duduk belakang kereta aku semalam masa aku sampai rumah tu. Tapi benda tu tak keluar dari kereta. Mungkin sebab ayah aku ada masa tu. Benda tu stay je dalam kereta. Masa tengah malam, ayah aku nak kunci pagar luar.
benda tu masih ada lagi dalam kereta. Ayah aku cakap, dah bagi tumpang ni, dah sampai pun. Pergi jauh-jauh, jangan kacau anak aku lagi. Pagi tu, ayahku tengok dalam kereta, benda tu dah tak ada. Aku syak benda tu mungkin ikut aku dari Makmal. Aku ceritalah kisah kat Makmal tu. Ayahku diam je. Jadi korang, beringatlah kalau perjalanan jauh, jangan terus masuk rumah. Duduk kat luar dulu, sebab kita tak tahu ada benda menumpang ke tak. Lagi-lagi kalau dalam rumah tu ada anak kecil. Memang ada orang muda zaman sekarang tak percaya semua tu. Mengarutlah. Apa salahnya kita dengar nasihat orang yang lebih tua, selagi tak bercanggah dengan ajaran agama Islam kita. Wallahu alam. Ini saja cerita aku. Sekian.